sikit. Clear, dengar, cantik. Alright. Jadi kalau semua dengar dan clear, are you ready guys? Are you ready my brothers untuk start kelas kita pada malam ini? Kalau ready, just tulis ready. Ready ke on ke? Ready. Yang lain. Bagi semangat sikit. Malam ni kita nak bagi ilmu power ni. Saya perlukan semangat dari semua brother saya ni. Ready. Alright, ready. Okay, kalau ready kita mulakan kelas kita sekarang. Saya start sekarang Semua dah on dah, nampak gaya. Okay, saya start sekarang. Saya share dulu screen saya. Nampak screen saya dan saya share MT4. Saya buka Google saya dulu. Sebelum tu nak tanya, semua nampak ke Google saya ni? Semua nampak ke tadi? Saya punya investing.com. Nampak Kalau nampak, tolong tulis nampak. Kita macam pertama, first kita punya sesi kelas adalah kita lebih untuk melihat pada news dahulu. Ini adalah untuk kelas kita kali ini. Macam biasa, live trade saya akan cerita satu persatu perjalanan kita. Daripada awal, macam mana saya nak trade, permulaan kita nak mulakan trading. Jadi first things first, kita akan lihat investing.com dulu. Kita buka investing.com. Okay, bila kita buka investing.com, yang pertama sekali kita perlu tekan di sini iaitu bahagian news. Nampak tu news? Dan kita cari economic calendar dahulu. Tekan dahulu. Dan kita lihat apa economic, maksudnya apa news yang ada. Contoh dia sekarang. Okay, sebelum tu, first step yang paling penting sekali, my brothers, yang paling penting adalah di sini. Di sini paling penting. Kita perlu tukar. Selalu saya ulang untuk kita, kita tekan stop share pula. Sekejap Saya share balik. Okay. Kita nampak di sini ada GMT 8, nampak tu. GMT 8 tu kita perlu tekan di situ dulu, tukar ke Singapura untuk pastikan timing tu 9.20 minit malam sama dengan timing kita. Nampak tu, timing kita pun 9.20 minit malam. So bila kita tahu dekat situ, just kita lihat apa news yang paling dekat sekarang dengan pukul 9.20 minit malam. Okey, kalau kita lihat sekarang pukul 10.30. Okey, sekarang ni pukul 8.30 dah lepas. 10.30 ke atas ada news USD dan ada news 3 bintang. Crude oil inventories. Ini penting, kita nak tahu apa terjadi dengan oil ataupun pergerakan oil nanti. So kalau kita nak buy atau sell oil, pastikan kalau kita tengah trading oil, berhati-hatilah sebab news 3 bintang ni sangat kuat. Sama juga ada lagi news 2 bintang berkenaan oil dan banyak oil punya news tu. Nampak? Ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 news tentang oil. Jadi bila dalam keadaan ni sangat kuatlah impact dia pada oil punya market. So pastikan kalau boleh kita jangan, kalau ada oil punya position tu berhati-hatilah, pasang stop loss rapat-rapat dan jangan ambil risiko sangat. Okay, so kita clear berkenaan apa akan ada news dalam USD dalam pukul 10.30 malam kejap lagi. Itu untuk news punya pergerakan. Dan tak silap saya, kejap lagi ada news FOMC. Tak silap saya, esok. Kita tengok. Okay, betul. FOMC. Yes. FOMC, nampak tu? FOMC statement, FOMC meeting minutes. So, selalunya FOMC ni, dia adalah news yang, dalam trading forex, dia ada 2 news yang besar. Satu news dipanggil NFP, non-farm payroll. NFP ni, kalau nak tahu, dia punya timing bila, timing dia adalah dia Jumaat, minggu pertama, katalah setiap bulan, Januari lah katakan, ataupun next month, Julai, first week, hari Jumaat. Itu NFP. Maksudnya setiap bulan
minggu pertama, hari Jumaat. Itu untuk news NFP. Ada dua je news yang paling besar dalam Forex ni. Adalah salah satunya dipanggil non-farm payroll ataupun NFP. Every month, first week dan setiap hari Jumaat untuk first week tu. Itu NFP. Dan yang kedua yang besar adalah FOMC punya news. Nampak tu? So news-news ni sangat bahaya ataupun very dangerous kalau kita tahu. So kejap lagi pukul 10.30 untuk oil punya news dan US. Dan pukul 2 pagi kejap lagi ada news FOMC. FOMC dan NFP. Dua news yang besar. So berhati-hatilah bila berhadapan dengan dua news ni. Okay. So sekarang ni kita tengok okay, so lepas sekarang ni semua clear ke berkenaan apa yang saya baru explain tadi berkenaan news tu? Semua clear ke? NFP dan FOMC, dua news yang orang kata very very big lah impact dia. Tu kena ambil tahu. Okay, faham ke my brothers? Nak tahu juga. Kalau faham, just tulis faham. Clear? Alright. Ingat saya bagi tahu lagi tadi. Ada dua news saya tulis dalam chat dipanggil NFP. Pukul first week every month. Hari Jumaat sahaja. So berhati-hati. So beritahulah. Manakala FOMC selalunya hari Khamis pagi. Khamis 2 pagi. 2 pagi. So FOMC ni kadang-kadang dia akan bagi tahu bila lah, dia tak tentu sangat. Usually every tengah-tengah bulan ada FOMC. Tapi NFP memang ditetapkan first week every month hari Jumaat sahaja. Boleh check dalam chat saya dah tulis untuk my brothers. So tak ada apa kan. Untuk first news kita dah tahu dah 10.30 dan pukul 2 pagi. So kita share pula kita punya screen. Kita share pula kita punya what we call it. Kita punya MT4 lah untuk kita teruskan untuk sesi belajar kita. Kita tengok MT4. Alright. So macam biasa sebelum tu nak tanya semua nampak je saya punya chart ni? Semua nampak Semua nampak ke chart saya sekarang? Kalau nampak, tulis nampak. Bolehlah saya teruskan. Nak menerangkan. Semua nampak. Alright, cantik. Jadi, macam kita belajar minggu lepas, kita belajar lebih kepada Fibonacci. Ada yang kurang faham atau jelas tentang Fibonacci tak? Fibonacci retracement. Ada ke kurang faham dan jelas tentang Fibo? Nampak Clear. Okay. So, hari ni yang kita nak belajar adalah lebih kepada dipanggil Doji. Doji. Kita akan belajar tentang Doji. Saya tulislah nama dia. Ingat Doji. D-O-J-I. Doji. Apa itu Doji? Kita mulakan kita punya pembelajaran dulu. Doji ni adalah candlestick yang macam ni. Yang kecil-kecil, nipis-nipis. Senang cerita. Dia punya jarum lagi besar daripada badan dia. Itu dipanggil doji. Doji. Kalau candlestick tu, dia punya badan dia lagi kecil daripada jarum. Itu dipanggil doji. Kalau contohnya, kita tengok ada yang besar ni. Nampak tu? Yang saya bulat-bulatkan itu adalah doji. Nampak tu? Yang jarum panjang, itu adalah doji. Sifat doji ni, dia adalah jarum dia ada panjang ke atas dan dia ada jarum panjang ke bawah. Itu perangai doji lah. Tapi doji ni sebenarnya kalau kadang-kadang dia ada atas bawah panjang sama pun ada juga. So dia tak kisah panjang atas ataupun panjang bawah.
Yang penting badan dia besar ke kecil. Lagi nipis badan dia, lagi kuat. Maksudnya, lagi kecil badan dia, macam ni, nampak tu. Lagi kecil badan dia, lagi kuat dia punya doji. Itu dia punya perangai doji ni. So, kita tengok kat sini. Tengok. Kita nampak tu. Yes, itulah orang kata dia punya lagi kuat lah, paling kuat. Lagi kecil, lagi kuat. Besar ni, yang tu. Nipis-nipis tu lagi kuat. Lagi kuat adalah daripada nipis bila doji bersusun dalam satu kawasan. Contoh dia macam ni. 1, 2. Nampak? 2 kawasan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 doji kat situ. So, very strong. Doji ni adalah tempat, maksudnya harga diorang bergaduh. Nak naik ke turun? Naik ke turun? Naik ke turun? Barulah dia turun. So, itu adalah kawasan yang diorang tak nak. Diorang bergaduh. Kan? Bergaduh. Aku nak turun ke tak? Aku nak turun ke tak? So, bila dekat doji-doji ni adalah tempat-tempat yang orang kata sangat kuat. Ini adalah tempat yang orang kata support atau resistance yang sangat kuat. So, sangatlah penting bab doji ni. Dia, okay, take note doji ni sebenarnya dia adalah satu orang kata magnet. Doji ni, saya tulis doji ni adalah ibarat magnet. Magnet. Okay. Maksud magnet tu, dia kadang-kadang, contohnya, di sini ada doji, harga ada di sini, dia akan pergi patah balik kat doji tu. Baru dia jatuh. Itu perangai market. So, doji ni dia lebih kepada kalau dia ada kat atas, market akan naik dulu. Kalau dia ada di bawah, market akan turun dulu. Contoh market kat sini, kat bawah. Dia turun, dia akan pergi balik dekat doji ni. Baru dia naik balik. Dia naik, dia cari doji yang sebelah ni. Dia cari dia punya pasangan. Dia ada pasangan masing-masing doji ni. Kalau ikutkan, kalau kita lihat macam mana kita nak tahu doji tu, kita first tengok daily dahulu. Contoh daily. Kalau contoh daily, harga tengah nak sekarang ni uptrend. Okay, uptrend. Okay, senang. Kita tulis balik macam mana kita nak tahu trend. Kita buka balik Ichimoku. Jangan tinggalkan Ichimoku. Kita tahu sekarang uptrend. Okay, kita tahu sekarang uptrend. So, bila tengah uptrend, dia nak pergi sampai mana? Itu persoalan yang paling penting. So, bila dalam keadaan ni, kita pergi dekat time frame yang lebih besar, weekly ataupun monthly ke. So, tak ada masalah, pergi je dekat monthly ke weekly ke. So, kalau kita lihat di sini, kalau macam saya lah analisa, first saya tahu uptrend. So, daily pun uptrend. Weekly uptrend, daily pun uptrend. Dah cukup untuk saya buy. Dah tahu dah uptrend tu strong. Tapi uptrend tu nak sampai mana? Itu persoalan yang paling penting. Siapa nak tahu? Siapa nak tahu berkenaan ni? Uptrend tu nak sampai mana? Siapa nak tahu? Kalau nak tahu, cakap nak tahu. Come on my brothers. Nak tahu. Lain. Alah, semua tak tahu ke? Seorang dua je nak tahu. Okey, ramai nak tahu. Okey. Dia macam ni, simple Dia simple. Perjalanan dia adalah bila kita tengok pada daily. First, kita tengok weekly time frame yang besar. Dalam time frame yang besar, kita tahu uptrend. Masih lagi keadaan dalam uptrend. Jadi, bila tengah uptrend, kita tahu dia nak naik lagi ni. Sebab pertama sekali, satu candlestick berada di atas awan. Nampak? So, itu adalah uptrend. So, kedua adalah impulsif dia di sini. So, kalau kita nak mantap dalam trading, kita perlu ada beberapa, orang kata, confirmation. Tengok contoh sini, ini impulsif. So, impulsif di atas dengan dicampur dengan berada di atas awan, maksudnya trending dia tengah up ataupun tengah strong. So, bila tengah strong, kita tekan dekat sini, kita letak. Okay, harga naik paling tinggi dekat situ. Bila harga naik paling tinggi di situ, maksudnya ada something kat belakang tu. Kita scroll belakang. Cari apa kat belakang tu. Kalau kita lihat di belakang ni,
Kita tengok. Okey. Sekarang ni harga akan naik lagi sedikit. Okey, saya nak cerita sedikit tentang jarum dulu. Jarum. Okey, sorry. Tadi kita cerita pasal doji kan. Sekarang kita cerita pasal jarum. Jarum candlestick. So, jarum. Kalau harga, maksudnya dia akan cari jarum atas. Dia ada jarum. Okey. Dalam jarum ni ada doji sebenarnya. Itu paling penting. Di time frame besar, daily ke, weekly ke, kalau ada jarum macam ni ke, dalam ni, ada satu doji. Contohnya, dia ada banyak doji, bukan satu je. Tengok kat sini, saya buka balik, saya tambah, dan saya letak kotak. Kita tengok dalam kotak ni, tukar-tukar kotak ni, tukar color, dan kita tukar color warna biru. Okay, tukar warna biru sekejap. Saya letak fill dulu. Alright, so itu warna biru. Kita tekan daily. Okay, nampak tak? Dalam kotak yang sama, kalau kita turun time frame yang kecil H4 ke, banyak ataupun daily, terdapat satu doji di situ. Nampak tu? Ada doji di situ. So, kita kena pastikan dalam jarum tu mesti ada doji. Jarum panjang. So, kita tahu dalam jarum ni ada doji yang banyak. So, kalau apa yang kita nak buat kalau doji banyak ni? Kita dah tahulah kawasan tu dia akan sampai. Contoh lagi sekali, saya ulang. Memang mesti ramai pening ni. Okay, sebagai contoh, trend up. Yang tu penting. Trend kena faham dulu. Trend tengah up. Dan kita letak jarum dia paling tinggi dekat situ. Kan, jarum di sini. Di sini, nampak tu? Dia dah sampai situ, 2 kali dia dah sampai. So, kita tengok ke belakang, apa yang ada di situ. Di sini ada doji, nampak tu? Doji dan ada satu resistance. So, bila contohnya dia dah sampai dekat sini, contoh, ada jarum sikit kan? Ada jarum sikit tu. Kita tengok pada candlestick tu, apa yang ada dalam candlestick tu. Kita tengok dulu. Tambah dan kita letak di situ ada satu candlestick dan kita tengok daily. Apa ada dalam tu? So dalam tu nampak tak ada doji di situ. Nampak line yang saya tanda tu? Line warna coklat tu. Alamak jauh pula. Mana saya punya kotak? Okey. Nampak tu. So kotak yang sama saya buat tu dan nampak line tu. Line tadi saya letak dekat harga paling tinggi, paling kanan. Nampak tak ada doji nipis? Sebab apa dia sampai situ je? Sebenarnya market bila dia naik, dia mencari doji yang belah kiri ni. Yang sebelum tu pernah ada. Itu sifat market. Sebagai contoh, kalau nak senang lagi faham lah. Kalau kita tengok weekly, harga uptrend. Okay, naik. So at one point kita nak tahu harga tu sampai mana. Betul? So kalau nak tahu harga tu sampai mana, kita refer pada yang belakang dia. Di belakang ni mesti ada satu doji. Dia akan sampai cari doji tu. Itu perangai market. So bila kita tahu di mana dia nak pergi, contoh macam ni kan. Kalau senang lah, kalau nak tahu, dalam ni harga paling tinggi sebelum tu ataupun resistance dia. Bila dalam resistance tu kita tanda je kotak ataupun candlestick yang resistance tu. So bila kita dah tanda situ, kita buat kotak. Dalam tu kita boleh tengok atau turun time frame daily. Turun time frame kecil sikit. Dalam tu mesti ada doji yang kita cari. Maksudnya harga candlestick yang paling kecil doji tu, situlah market akan cari. Okay. Conclusion dia paling simple untuk market ni pergerakan ni adalah bila harga tengah uptrend, dia akan cari doji yang paling tinggi dia nampak. Itu sahaja pergerakan market. Faham tak? Ada yang kurang faham tak? Kurang jelas tak dengan apa yang saya bagi tahu? Faham. Okey, ada yang faham, mesti ada yang kurang faham. Kalau kurang faham tak apa, saya ulang balik. Blur-blur cikgu, faham, kurang jelas.
Faham. Okey. Boleh ulang. Alright. Tak apa. Saya cerita lagi sekali Okey. Dia macam ni. Kita tengok market dalam satu contoh kita buka H4. Okey. Ataupun kita buka daily dululah. So sekarang ni harga tengah uptrend. Harga tengah uptrend. So bila harga tengah uptrend, kita nak tahu harga tu nak sampai mana. Contohnya, kita ambil, saya buat kotak lah. Saya buat kotak di sini. Okay. First, yang paling penting adalah kita punya pergerakan punya, orang kata, impulsif kita dan kita punya trend dulu. Ingat trend 1 dan trend 2 kita. Itu kena ingat dulu. Trend 1 kita adalah daripada segi uptrend ke downtrend. Okay. Katakanlah daily ni kita letak sebagai trend 1. Trend 1 kita menunjukkan uptrend. Contoh dekat sini. So, kita dah tahu dah market tengah uptrend. So, bila market tengah uptrend, dia nak sampai mana uptrend tu? Sampai tahap mana dia akan naik? So, tahap paling senang adalah kita refer kalau harga berada di sini, contoh, kita perlu lihat belah kiri dia. Always look at your left. Itu dia punya, orang kata, mantra dia. Dia punya tips. Always look at your left. Itu dalam market punya pergerakan. Okay, jap saya tunjuk. Contohnya dekat sini. Kita lihat. Okay. Kita tengok, okay, ni jarum paling panjang aku pernah nampak dekat belah kiri. Katakanlah harga berada di sini. Saya bulatkan tu. So, harga ataupun jarum paling panjang kita nampak adalah di situ. Betul? So, bila jarum paling panjang berada di situ, kita buat kotak dulu. Kita buat kotak. So, bila kita tengok pada H4 pula, tadi daily bila di H4, kita zoom out sikit. Okay. Bila berada di time frame H4, kita tahu dah, apa-apa pun harga kalau naik, turun dalam kotak ni, kita jangan buy dah. Dia dah sampai kawasan dia. Contoh daily balik. Okay. Kita tengok, dalam jarum ni mesti ada doji. Itu paling penting. Dalam jarum ni, kalau kita tengok dekat H4, lihat pada H4, mesti ada doji, nampak tu. Dalam kawasan kotak yang kita tanda tu, ada doji yang paling kecil badan dia. Nampak tu. So, apa yang kita buat, kita kecilkan kotak tu, ikut doji tu. Nampak tu. So, apa-apa pun, harga, contohnya, harga market tengah naik, turun, kita buy kat sini contoh. Kita buy, apa-apa pun kita boleh buy, kita tunggu sampai sini, naik sampai sini. Maksudnya market akan naik sampailah area situ. Barulah dia akan turun. So kalau dia turun sikit tu jangan takut. Itu je. Market punya movement ni. Kita dah tahu dah destinasi dia adalah dia cari jarum yang paling panjang sini. Itu je. Harga impulsif. Lepas tu impulsif ke atas, uptrend maksudnya nak naik lagi. Dia naik sampai jarum paling panjang. Itulah destinasi market. Itu pergerakan market yang sebenar. Kalau faham. Okay, faham ke? Bila jumpa doji, dia akan ubah trend lah ya. Dia sebenarnya, doji ni adalah penanda aras. Contoh, saya bagi satu lagi contoh. Untuk semua orang faham. Okay, dia macam ni. Sebagai contoh padam dulu kotak ni. Sebab ilmu ni agak, dia macam mana cakap ilmu ni sangat luar biasa lah. Jarang sangat orang boleh cerita benda ni. Sebab memang ramai tak tahu sebenarnya. Okay, sebagai contoh, kita tengok dekat sini. Untuk harga, okay, kita buka pair lain lah. Asyik GU je, kita buka EU. Okay. Contoh, Euro USD. Euro USD. Kita cerita keadaan sekarang ni, yang paling kanan ni. Di kanan ni. Apa cerita yang paling kanan ni? Okay, yang paling kanan ni, kalau kita lihat, ini adalah di time frame weekly. Ni weekly kita tengok pada daily pula.
apa cerita daily. Okay, kita tengok dekat sini. Tengok dekat sini. Nampak tu? Nampak tu? Itu adalah paras tertinggi yang dia pernah sampai before, sebelum ni. Dan kita letak di situ sebagai tempat dia. Nampak tu? So kita lihat bila kita letak di situ paras tertinggi tu, ini kalau nak ulang kaji lah. Akan kita lihat di sini dia pergi dekat doji ni. Nampak tu? Ada dia pergi doji ni. Maksudnya harga dah sampai area-area tempat dia nak patah balik. So sekarang ni kita nak faham lagi senang adalah kita tengok pada impulsif dulu. Sebab tu kita pentingnya belajar impulsif. So kita buka H4 sebagai contoh. Impulsif dia adalah ke bawah. Betul? So bila impulsif dia ke bawah, maksud dia apa? Impulsif dia ke bawah, kita perlu letak line, trend line. Pertama di situ. Dan kita lihat di daily pelik. Impulsif dia ke bawah. Dia akan cari doji yang di bawah pula. Di sini ada doji, di sini ada doji. Nampak tu? So, itulah tempat-tempat dia akan pergi. Dia akan pergi sini. Itu maksud saya. Bila kita dah tahu impulsif dia ke bawah atau ke atas, kita dah tahu dah. Second, cari doji. Situ doji. Yes. So, bila di situ doji, kita dah tahu dah. Alright, apa-apa hal pun, harga akan jatuh sampai sini dulu. So dia akan naik dan dia akan jatuh lagi. Dia akan cari doji yang lepas tu. Kira tempat-tempat R&R dia lah. Sampailah dia cari doji paling rendah di situ. Itulah sifat market. So bila kita dah tahu, macam ni di daily kan? Daily. Dia akan jatuh lagi dalam masa beberapa hari. Fokus on selling je lah. Itu je. Barulah kita guna Fibo ke, Ichimoku ke. Sebab kita tahu destinasi pasaran tu kita dah tahu nak pergi mana. Okay. Ada yang kurang jelas tak? Ada yang kurang jelas tak? Maksudnya, doji ni magnet. Kalau nak lagi senang faham, kalau dalam shadow tu, memang akan doji ke? Adakah yang tak ada doji dalam shadow? Semua ada. Amin. Kebanyakannya doji ataupun candlestick yang jarum panjang-panjang tu dalam dia ada doji. Itu dia punya syarat dia. Okey, sebagai contoh, saya ulang lagi sekali, saya akan ulang lagi sekali bagi faham. Maksudnya yang pertama, saya cerita step pertama. Step pertama adalah kita mencari impulsif dia dulu. Tengoklah impulsif dia. Contohnya kita tengok pada H4. Okay. Kita tengok dulu H4. So, kita pergi ke H4. Impulsif dia ke bawah. Okey. Bila kita dah tahu impulsif dia ke bawah, kita tanda siap-siap. Dan kita buat, contohnya, saya nak bagi ni lagi clear, kita buat kotak. Itu impulsif ke bawah. Okay, clear. Impulsif ke bawah, dia nak turun. Dia nak turun sampai mana? So, pergi dekat daily. Dia nak turun, kita cari yang sebelah kiri dia. Always look at your left. Tengok yang belah kiri. Ada tak doji? Tu doji yang kecil. Situlah. Sini doji kecil. Sini doji kecil. So, itulah destinasi dia. Pam, jatuh sampai situ. Lepas tu naik, jatuh lagi sampai sini pula. Itulah perangai market. So, kita dah tahu dah. Okay, apa-apa hal pun, aku nak sell sampai situ. Itulah perangai market. Nampak tu? Better buat step by step lah. Belajar dulu daripada awal. Okay, jatuh sampai sini. Ingat, first step adalah mencari impulsif. Cari impulsif dia tu di time frame yang kita nak. Contoh time frame H4 ataupun H1. Itu je. Kalau kita pakai time frame H1, contoh, kita dah jumpa impulsif dia di sini. Okay, tengok dulu. Yang saya nampak impulsif dia contoh adalah di sini. Contoh. Ataupun ambil yang clear, yang jelas. Yang jelas impulsif dia di sini. Yang saya nampak. Okay. Bila impulsif di situ, saya buat line. Ingat cari impulsif dulu. Situ impulsif. Okay.
Bila situ impulsif, tengok H4. Bila tengok H4, ada tak mana dia nak cari? Okay. H1 kita dah tengok tadi, impulsif. So dah confirm nak turun ke bawah. Pergi dekat H4. Sekarang ni impulsif yang kita tanda di H1 di sini. So doji yang kita nampak yang belah kiri jatuh adalah di sini. Yes. So boleh je letak situ sebagai line. Tempat dia. So dah tahu dah. Apa-apa hal pun destinasi kita dah ada di situ. Nampak? Janji kita buat kotak ni ikut candlestick punya doji tu. Nampak? Yes. So bila kita dah buat macam ni. Okay. So dalam 2 hari ataupun 2-3 hari ni dia akan jatuh sampai sini. Itulah market projection kalau kita dah faham. Faham tak? Ni lagi simple lah saya explain. Saja bagi berat sikit tadi. Lepas tu bagi simple. Okey, sekejap Tengok. Ilmu sharp ni terbaik. Okey. So, ada yang kurang faham tak dengan apa yang saya baru jelaskan tadi? Faham? Sure faham. Kalau tak faham tak apa, saya cerita lagi. Saya cerita lebih lanjut. Benda ni sangat penting tau. Sangat penting. Sebab kalau boleh saya nak bagi semua faham malam ni. Kalau downtrend perlu lihat doji di support saja. Ya, betul. Okey, lagi sekali sifu. Okey, boleh. Okey. Saya tunjuk Ini analisa cara pro ni. Cara pro kita nak analisa. Saya ulang lagi sekali. Memang kalau kat luar saya rasa yang video ni saya tak upload kot kat YouTube. Tak bagi orang tengok balik. Okey, sekejap Okey, kita tengok lagi sekali. Saya buka pair lain. Ini cara saya trade tau. Sejujurnya. Okey. First, saya akan tengok dulu impulsif dia di mana. Okey, sebagai contoh sekarang di sini. Impulsif dia saya letak dulu di time frame 1. Impulsif saya dekat mana? Impulsif saya letak dulu kat sini. Nampak tu? Dia dah break support atau break harga terendah. Saya ambil dulu situ sebagai impulsif. Ingat itu step pertama. Letak dulu. Step pertama adalah letak impulsif. Step kedua saya tengok daily. Okay. Disebabkan H4 tadi downtrend ataupun impulsif ke bawah, saya mencari mana doji, maksudnya destinasi menurun tu. Maksudnya dia akan turun. So dia akan turun sampai mana? So saya tengok dekat sini ada satu doji. Nampak tu? Besar tu. So apa saya buat? Saya letak je satu zone dekat situ. Saya letak zone. Nampak tu? Yes. So match tak? H4 downtrend, impulsif. So dia akan jatuh sampai kawasan yang saya tanda tu. Nampak? Dia akan jatuh sampai situ. So itulah perangai market. Kita dah tahu dah. Okay, apa-apa hal pun dia akan jatuh dulu sampai area zone itu. Itu je. Cari impulsif. Lepas tu tengok zone dia nak pergi zone mana. Magnet dia. Area magnet dia. Area magnet dia adalah di situ. So barulah kita masukkan apa kita punya skill Ichimoku contoh. Nampak? Ichimoku daily downtrend. H4 downtrend. So nak sell je. Betul? Barulah kena ilmu tu. Nampak? Daily downtrend, H4 downtrend, H1 pun downtrend. So kalau sell tu memang molek sangat lah. Tak apa, kalau pukul 10 saya nak sell AUD USD, menunjukkan apa kita punya teori ni betul. Kan? So, dah tahu H4, saya letak di situ. Impulsif, kita ikut ilmu kita yang sebelum tu, kita cari pakai Fibonacci. Fibo, tarik ikut trendline. Nampak tu? So, Fibo kita apa cerita? Kita lihat dia dah sampai dekat 23.6. So, area yang cantik untuk sell. Nampak tu? Faham tak?
Abang Fauzi faham tak apa yang saya baru explain tadi? Okey, faham. Maksudnya impulsif, macam saya cerita tadi, ya, saya dah faham. Alright, Alhamdulillah, syukur. Dia simple je. Ingat balik, first apa kita belajar ni, dia akan jadi satu sistem trading. Jangan lupakan yang apa kita belajar sebelum ni. Iaitu first, saya ulang lagi sekali, bagi faham betul-betul. First, contoh, ikut saya. Saya nak pilih mana-mana satu time frame pun, tak kisah. So, apa saya buat adalah, pertama sekali, okay, first, saya abaikan dulu, Ichimoku ke apa, saya abaikan dulu, tak nak tengok. First, saya cari impulsif je. Itu yang paling penting. Impulsif adalah yang paling penting di sini. Impulsif, betul. Siapa yang setuju impulsif di situ? Siapa yang setuju impulsif yang saya tanda line putih tu? Semua setuju ke? Setuju. Alright. Jadi situ impulsif. Bila di situ impulsif, apa saya buat adalah saya dah tahu dah H4 impulsif. Okay. H4 trend 1 saya impulsif. So, untuk tahu bab ke mana pula market nak pergi, kita kena naik sikit. Naik sikit time frame dia. Time frame dia kena naik daily pula. Ini nak tahu arah market, kena naik time frame. Dia bukan turun. So, bila kita buka pada daily, kita naik untuk maksudnya cari arah market. Ini kita belajar pasal arah market. Arah market, kita perlu tahu kena naikkan time frame. So, bila kita dah tahu di H4 impulsif ke bawah, maksudnya nak turun, kita pergi daily pula. Kita zoom out dan kita lihat dia nak turun kan? Mestilah cari yang bawah. So, yang bawah sekali, always look at your left. So, your left is ada satu, contohlah saya ambil doji ni. Doji paling nipis saya pernah nampak dekat situ. So, saya buat satu zone dekat situ. Alright. Letak satu zone di situ. Nampak tu? Saya letak je. Jeng jeng. Alright. So, harga akan jatuh sampai situ. Itu je. So, bila harga dah jatuh sampai situ, dah tahu dia nak jatuh sampai situ, apa kita kena buat? Kita tambah je kita punya Ichimoku. Ni supaya tak boleh je pakai kan? Boleh je dalam Ichimoku tu nak analisa pun boleh, tapi saya tak nak confuse. So saya cerita satu-satu. So saya buka Ichimoku, saya tengok daily downtrend. Ingat Ichimoku tengok yang paling kanan. Paling kanan dekat sini. Candlestick berada di bawah awan, maksudnya downtrend. Dan kita buka H4, candlestick pun berada di bawah awan. Lihat di sini. Candlestick dan awan. Nampak tu? So, dia downtrend. So, confirm daily dengan H4 tu downtrend yang strong. Lepas tu, line impulsif tu dah ada. Teknik nombor 2 pula adalah pakai Fibo. Tadi teknik pertama Ichimoku. Ni nombor 1. Nombor 2, kita tengok Fibo. Dan kita dah tahu Fibo di situ, kita tekan, tambah dan kita letak line dekat situ. Ikut line impulsif tu, Fibo kita. So, sekarang ni apa cerita dia adalah dia dah sampai 23.6. Nampak tu? 23.6 punya level. Kita zoom lagi. Kita letak line 1. 23.6. Lihat di situ. So, apa dah jadi bila sampai dekat area 23.6 ni, saya nak sell lah. Takkan nak buy kot. Impulsif ke bawah. Yes. Alright. Jadi, lihat di sini. 23.6. Dah sampai pun. So, kita tunggu. Ni H4. Kita pergi ke H1. Kita tunggu candlestick ini close dulu. Nampak tu? Candlestick ni close. Sekarang pukul 9.57 minit malam. PM. So, pukul 10 kejap lagi baru candlestick tu tutup sebab ni H1. Okay. Pukul 10 malam kejap lagi kita tunggu apa jadi di situ.
So, faham tak dengan apa yang saya jelaskan tadi? Sorry, apa function Fibonacci? Alamak, minggu lepas tak masuk kelas ya bang? Abang Rahman. Minggu lepas punya kelas. Faham, setuju. Okey. Abang Rahman. Oh, ada yang tertinggal minggu lepas punya kelas. Minggu lepas kita belajar cover tentang Fibonacci. Dan saya nak tunjuk something. Contoh sekarang ni, kita tengok dekat H4. Dekat daily. Nampak tak? Fibonacci tu, 261 tu dekat mana? Dalam zone tu kan? Saya tak main tipu tau. Maksudnya Fibonacci pun tunjuk area situ adalah tempat untuk destinasi dia sampai. Tadi kita tarik kat H4 tau. Saya tarik kat H4. Saya tak tengok pun 261 tu pergi mana. Dan daily sampai juga kawasan yang kita tanda tu. Nampak? Benda ni orang kata kalau dah faham betul-betul ilmu tu dia jadi sama. Maksudnya belajar apa pun tetap tunjuk pada arah yang sama. Nampak? 261 tu. Magic number. So sel sampai 261. Sama juga dekat zone kita tanda tadi. Okay. Lagi 1 minit kita tunggu market. Okay. Abang Rahman. Tak apa. Nanti abang tengok saya punya YouTube. Tengok YouTube saya ada kelas tentang Fibonacci. Okay. So nanti abang belajar dulu daripada situ. Nanti kita akan cover balik bersama-sama. So, sebelum tu nak tanya lagi sekali, faham ke tentang penjelasan saya? Faham ke? Kalau kurang faham, bagi tahu. Jangan risau, saya akan explain balik untuk abang-abang, my brothers ni. Jangan risau, saya nak bagi semua jadi pro ni. Alright. Faham, cantik. So, sekarang ni ada lagi 1 minit untuk kita trade. Kita mulakan trading kita. Kita tengok H1 balik. Okay, dah pukul 10 dah pun. So, semua ready ke kita nak trade ni? Tengok 15 minit. Okay. So, saya nak trade AUD USD pair. Saya tulis balik. Pair AUD USD. Kita akan sell. Sebab apa kita akan sell? Yang pertama, trend down. Trend down. Sebab kedua adalah sebab trend down. Sebab ketiga adalah sebab trend pun down. Itu sahaja sebab saya sell. Sebab banyak menunjukkan trend tengah down. Jadi saya pun nak sell sebabkan trend tengah down. Okay. So, kita mulakan sell sekarang. Semua ready nak sell sekali ramai-ramai ni? Semua ready ke? Semua ready ke? Ready. Amin jadi pro. Okay, faham. Ready. Tak ramainya ready. Alah, apa ni? Semua ready. Okay, lain. Come on, brothers. Kita ada 22 orang ni. Come on. Semua ready? Okay, jap. Kita tengok dulu. Okay, semua ready. Cantik. Jadi, kalau ready, saya akan push trigger dia lah. Okay, saya akan sell AUD USD sekarang. Saya buka dulu. 1, 2 dan 3. Saya akan sell sekarang untuk AUD USD. Pastikan betul Pastikan AUD USD Australia dollar versus USD. Lot kena jaga Lot 0.01 ataupun ikut pada kita punya account. So kita akan mulakan sell sekarang. Saya tekan sell, nampak tu? Okay, dah masuk sell 1. Siapa dah masuk sekali sell bersama saya? Siapa yang dah masuk sell sekali bersama-sama saya? Dah, saya. Yang lain? Alamak, takkan semua CCTV je. Okay, lain. Alah, cantik my brothers. Terbaik. Okay, so kita lihat dekat sini. Dah sell. Kita dah sell di kawasan situ. Nampak tu? Ada selling point kita. So, kalau terpulang pada masing-masing, kalau nak sell sekejap saja profit pun boleh. Disebabkan malam ni kita live trade dan kita belajar teknik baru.
Tapi takkanlah kita nak swing sampai TP tu kan. So apa conclusion pembelajaran malam ni adalah, bila kita dah tahu arah market tu nak pergi ke mana, kita dah tahu dah, okay, dah ada zone, kawasan zone tu, nampak tu? Zone tu kita dah ada, dia nak pergi ke mana. So at least beberapa hari, sebab ni time frame daily beberapa hari kita fokus, ataupun 2-3 minggu kita fokus on selling sahaja. Tak payah fikir nak analisa dah. Kita dah analisa, dah tahu dah beberapa hari jatuh. So aku cari sell sahaja. Sell. Nak sell tu macam mana? Ikut SOP kita belajar, pakai Ichimoku, pakai Fibo, pakai impulsif. Ingat step by step tu. Dan yang paling penting, develop step sendiri. Jangan ikut saya 100%. Cari rentak dan cara tersendiri. Kefahaman sendiri. Itu paling penting. Okay. Cantik Yes. So, kita letak pada kita punya TP, pada apa TP kita. Saya lihat dulu. Okay, sekarang ni harga kita adalah 0.77054. Kita punya TP, kita jangan ambil jauh sangat lah. Kan, tak nak jauh-jauh sangat. 7550, okay. Kita ambil dekat sini lah. So, tak ada yang tak tidur malam kan. So, TP kita adalah 76900. So, siapa-siapa saya minta tolong, one of our brothers ambil harga ni. Kita ambil dekat sini lah. Saya tengok balik. Kita ambil brother di sini. Alright. Nampak tu. Okay. Sekejap saya adjust balik harga dia. Harga kita adalah, kita akan letak pada, betul ke ni? 686,900. Oh, jauh sangat. 76,980, 990. Weh, tak betul juga. Okay, tak apalah. Biar saya adjust balik. Jadi, TP kita adalah di sini. Okay. 76, sekejap 900. Yes, itulah take profit kita. So kita target TP kita berada di situ. Nampak? Dia jatuh sampai sini. Itu paling penting. Sebab apa? Sebab apa? Bolehlah cari jawapan sendiri dengan apa yang kita belajar tadi. Sebenarnya boleh je jatuh sampai sini. So area-area dia akan landing tu kita dah tahu dah. Okay, ni jarum panjang. Sebab apa dalam tu ada M15. Nampak ada doji di situ. So dia akan jatuh sampai sini. So carilah jawapan sendiri kan. Maksudnya ambil intipati kelas kita malam ni dan cuba kaji dan cari kefahaman sendiri. Saya ni ibarat memberi resepi je. Saya bagi resepi nasi goreng, cara masak sendiri. Maksudnya ikut resepi sama saya, tapi abang-abang semua ikutlah resepi masing-masing, cara masak masing-masing, tambah rencah sendiri. Itulah cara nak faham ataupun kefahaman sendiri konsep dia. Okay, faham ke semua? Alright, Abang Amin dah bagi TP 0.76900. Itu take profit untuk AUD USD. So sebab tu saya cakap dalam trading ni simple. Pertama sekali, apa yang saya beri adalah macam saya cakap tadi, cara ataupun skill nak memasak. Contoh, memasak contohnya macam Abang Fauzi kita ni, dia selalu masak western. Macam saya bagi resepi saya dekat dia. Dia yang akan olah balik jadi dia punya. Itu cara trading tu. So kalau boleh saya minta tolong, minta sangat dekat my brothers kita malam ni, tolong kalau ada masalah ke, ada problem, just tolong tulis dalam grup supaya kita boleh belajar sama-sama. Tak faham, tulis, tak apa. Kita belajar sama-sama dan saya bagi jawapan dekat our brothers ni. Sebab kita nak bantu ni. Nak bantu semua, at least semua jadi traders yang power, boleh withdraw selalu, dah cukup
happy bagi saya dengan Brother Jans untuk Brotherhood of Traders ni. Okay. So, ada persoalan ke untuk kelas kita pada malam ini? Kalau ada persoalan, just boleh tanya sebab sekarang ni kita buka sesi soal jawab bersama. Ada persoalan ke? SL kat mana? Okay, SL kat mana tu nanti saya akan bagi tahu bila nak cut loss. Tapi kalau nak belajar tentang stop loss, saya akan ceritakan sebab kita dah tahu pasal impulsif. Okay, contoh. Sekejap saya lupa pula nak share screen. Saya share screen. Dia sebenarnya stop loss ni dia ikut pada kefahaman impulsif kita. Contohnya kita dah tahu di sini ada impulsif. Nampak line putih tu adalah impulsif. Lebih daripada impulsif ni, nampak tu, lebih daripada line yang kita tengok kosong tu, kan? Lebih daripada line tu adalah resistance ataupun harga tertinggi. Bila harga melepasi tu, dia jadi impulsif ke atas pula. So, bila jadi impulsif ke atas, maksudnya dah tak jadilah downtrend tu. Itulah stop loss kita. Ikut logik. Contoh H4, line ni, line putih yang kita buat ni adalah impulsif. Saya buat balik jadi line kuning. Kalau ada candlestick ataupun pergerakan melepasi line kuning tu, dia jadi impulsif ke atas. So, cancel lah sell kita tu. Janji melepasi tu, itulah stop loss. Tapi selalunya kalau trading, kalau bagi saya lah, kalau saya trade, saya jarang pakai stop loss. Saya hanya cut loss. Sebab kadang-kadang stop loss ni, dia spike. Dia kadang-kadang, dia hanya acah-acah je. Lepas tu dia turun balik. So, sebab tu bila bab saya live trade ke apa, saya akan cakap, okay, untuk stop loss, saya akan bagi tahu dalam grup. Jangan risau. Boleh Abang Zul? Nak tanya, news oil ada efek currency tak? Ada sedikit lah. Dia tak banyak. Selalunya dia akan efek USD dan dia akan efek currency pound. Pound dan USD. Dia ada efek sikit lah. Macam saya pun tengah trade oil ni. Kita tengok dulu. Apa cerita oil ni akan jadi dekat efek saya punya trading ni. Okay, so saya buka pada sesi soal jawab balik. Ada apa-apa soalan ke? Berkenaan trading. Kalau berkenaan personal, tak boleh jawab lah. So, ini hanyalah untuk trading sahaja. Oil naik balik kan? Ya, betul. Oil ni sebenarnya dah nak CP-CP dah nak jatuh dah. Apa prediction saya? Cuma impulsif ke bawah tu dia tak keluar lagi. So kalau boleh janganlah ikut sell dulu sebab impulsif ke bawah untuk oil belum ada lagi. H4 ataupun H4 pun tak ada lagi impulsif bawah. So kita relax dulu. And memang oil ni kalau hint bagi saya memang dia akan turun. Sama juga macam saya bagi hint untuk EJ. EJ sekarang ni tengah meroket balik naik. Itu dia turun kejap. Oil ni kita boleh letak dalam watch list lah. Maksudnya kita boleh sell dalam beberapa minggu ni kita kena perhati betul-betul. Sebab sekali dia jatuh, na'udzubillah. Memang sedap. Sebab kalau dia jatuh, kalau dia jatuh, boleh tengok balik dengan ilmu yang kita belajar tadi. Sampai mana dia nak jatuh. Barulah berpuas hati. Okey. Semua okey Semua okey ke? Kalau semua okey. Oil yang WTI tu ke? Ya, betul. Oil ni dia ada dua. Satu Brent crude oil dan satu lagi WTI. Brent tu untuk UK oil dan kalau untuk WTI ni US oil. Dia ada beza sikit lah. Cuma selalunya orang trade Brent crude oil. WTI jarang sikit lah. Tapi dia lebih kurang je. Sama je. Okay. So, ada apa-apa soalan lagi ke? Berkenaan kelas kita malam ini. Sekejap saya buka kita punya chat. Kita punya dah boleh unmute mic. Untuk bertanya kalau suka tanya pakai verbal. Ataupun bercakap. Tips kalau nak makan hari tak ada ke? Nak makan hari Dia kalau abang dah faham betul-betul tentang apa yang saya ajar tu bang. Abang nak makan hari ke? Abang nak makan setiap jam pun boleh bang. Cuma sekarang ni nak cari kefahaman dulu. Itu tips saya.
sebelum nak trading, cari kefahaman sendiri dulu. Ilmu dah ada, olah balik supaya menjadi ataupun jadi kefahaman sendiri. Resepi nasi goreng tu dah perfect untuk diri sendiri. So bila dah jadi untuk diri sendiri, barulah time frame ni hanya mainan je. Bila abang dah tahu, abang tahu dah okay, time frame sekian, boleh trade and mana pair yang cantik, hari ni apa nak sell, apa nak buy. Sebab kita punya currency ada berpuluh-puluh currency yang kita boleh trade. So takkan sehari tak ada 2-3 yang kita boleh belasah. Itulah yang saya maksudkan. Okay, faham Abang Zul? Boleh Abang Zul? Faham. So, apa yang paling penting adalah kefahaman dahulu. Kefahaman tu. Nak cari kefahaman, saya dah bagi tahu minggu lepas tips dia macam mana nak cari kefahaman tu. Kalau boleh, refer pada video YouTube saya yang minggu lepas. Kalau boleh, tolong subscribe dan boleh tengok. Boleh tengok dan study balik. So, ada soalan lagi ke berkenaan kita punya kelas malam ni? Ada ke? Lepas ni nak masak nasi goreng kampung telur mata cara kuali api. Panjang. boleh insya-Allah. Okey. So, insya-Allah boleh. Doa saya tetap untuk abang-abang kita hari ni, brothers kita ni. Doa saya untuk semua berjaya dalam trading. InsyaAllah. Okey, kalau tak ada apa, saya nak tamatkan kelas kita pada malam ni sebab memandangkan kita pun dah habis sesi kita untuk live trade dan untuk pembelajaran teknik baru. So, boleh kita akan update dalam kita punya group berkenaan kita punya pair AUD USD tu. Macam mana dengan news nanti, ada efek tak? Okey, untuk AUD USD insya-Allah tak ada apa. Mungkin dia akan TP dulu sebelum ada news pukul 2 kejap lagi. So Abang Azhari just kalau boleh tak ada apa, kita akan update esok lah, malam ni atau esok, tengok pada keadaan market dia jatuh sampai mana, dia dah TP awal ke apa semua. Jadi